Bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima, yang keenam, zuhudkan dunia, mengutamakan akhirat. Di antara keistimewaan dakwah yang ada pada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi mussalatu wassalam, mengikut sifat yang ada pada diri mereka, iaitulah zuhud, dengan makna tidak bertujuan dunia, tidak terpengaruh dengan dunia, dan mereka lebih mementingkan akhirat. Kerana akhirat adalah tempat yang kekal selama-lamanya. Dunia adalah tempat persinggahan sementara bagi manusia mengerjakan amal yang baik dan berakhlak dengan akhlak yang mulia. Maka Rasul-Rasul alaihi mussalatu wassalam mengambil peluang sepenuhnya untuk mengisi kehidupan dunia dengan amal yang soleh, akhlak yang baik, dan mengajar manusia supaya mengikutnya. Itulah dia di antara sifat yang amat istimewa dalam dakwah para anbiya, yakni Nabi-Nabi alaihi mussalatu wassalam. Bukanlah matlamat mereka menikmati perhiasan dunia. Mereka hidup dengan cara yang tidak bermewah, walaupun mereka berkemampuan menguasai dunia seperti pembesar-pembesar. Tetapi mereka mengutamakan akhirat yang kekal abadi lebih dari dunia yang fana ini, kerana mereka sungguh-sungguh yakin akan firman Allah Ta'ala, wa ma 'indallahi khairun wa abqa. Al-Qasas ayat 60. Artinya, dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Firman Allah Ta'ala, wa ma 'indallahi khairul lil abrar. Surah Al-Imran ayat 198. Artinya, dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti, yang mengerjakan amal yang baik. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peluang kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, doa-doa mereka diterima oleh Allah, diterima dengan serta-merta. Mereka tidak menggunakan doa itu untuk dunia, dan mereka diberi kemenangan. Ada Nabi-Nabi yang menjadi raja, menjadi khalifah. Nabi Daud alaihi salam menjadi khalifah. Nabi Sulaiman menjadi raja. Di bawahnya kerajaan yang besar, boleh menggunakan kuasa. Dan termasuklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi ketua negara setelah mencapai kemenangan di Madinah, menundukkan musuh-musuhnya, banyak harta-harta rampasan perang diberi peluang kepadanya. Nabi Sulaiman menakluk dunia, bukan saja manusia, jin dan binatang boleh dikerah. Nabi Sulaiman membina kota-kota dan bangunan-bangunan yang besar. Dan Nabi Sulaiman berkata, "Hadza min fadli Rabbi." Ini adalah kurnia Tuhan aku. Kurnia Tuhan, bukan aku punya. Digunakan kurnia Tuhan itu untuk mengerjakan amal yang saleh, untuk menolong mereka yang susah, membantu mereka yang perlukan bantuan. Itulah juga Nabi Daud sebelum daripadanya.
dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi bahagian daripada ghanimah, harta rampasan perang. Diberi bahagian berfaid, harta yang diambil dengan tidak perang. Terlalu banyak dimilikinya. Tidak digunakan kekayaan itu untuk kemewahan dunia. Digunakan untuk mengerjakan amal yang saleh menuju ke negeri akhirat. Zuhud bukan makna tak ada harta. Ada harta. Harta digunakan untuk hari akhirat. Digunakan untuk mengerjakan amal yang saleh. Bukan bermakna tidak ada dunia. Kerana Tuhan jadikan duduk di atas dunia, bukan mati lagi. Yang penting ialah jadikan dunia itu tempat untuk mencari bekalan. Gunakan segala nikmat yang Tuhan beri untuk mengerjakan amal yang soleh. Sama ada dalam menegakkan agama ataupun mengurus dunia dengan perintah agama. Dan Allah Ta'ala berfirman kepada Sayyidil Anbiya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wala tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairun wa abqa." Surah Taha ayat 131. Artinya, dan janganlah kamu halakan pandangan matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia untuk kamu cobakan mereka dengannya. Dan rezeki Tuhanmu adalah lebih baik dan lebih kekal. Dengan makna Allah Ta'ala meminta Nabi SAW melihat kepada harta dunia yang diberikan kepadanya, bukan sebagaimana yang dilihat harta dunia yang diberi kepada raja-raja dan pemimpin-pemimpin yang kafir. Orang-orang kaya di Mekah, Tuhan jadikan harta itu adalah ujian kepada manusia. Sebagaimana tubuh badannya ujian, harta benda dia, pangkat dia juga adalah ujian. Allah Ta'ala menguji mereka yang kafir dengan kekayaan yang banyak, tubuh badan yang sihat, umur yang panjang, lagi zalim, lagi jahat, lagi panjang umur. Panjang umur dia, lambat mati. Senang pula. Tujuannya Allah Ta'ala nak menguji mereka. Adakah mereka insaf? Mereka sedar? Panjang umur peluang untuk bertaubat. Harta banyak, pangkat tinggi untuk mengerjakan amal yang baik. Panjang umur tak jadi apa juga. Terus dalam keadaan jahat. Degil. Tak balik pada Allah Ta'ala. Ini perangai iblis. Lain dengan perangai Nabi Adam AS yang dihalau daripada syurga. Nabi Adam balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertaubat. Iblis degil tak bertaubat sampai mati. Sama ada kita nak ikut Nabi Adam, Nabi-Nabi yang dilantik di kalangan anak cucu Adam alaihi salam, salawatullahi wassalamuhu alaihim, ataupun nak ikut iblis. Terpulang pada kita. Ketika para ummahatil mu'minin radhiyallahu anhun yang menjadi isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta supaya diberi kepada mereka nafkah yang lebih mewah dan bermuamalat dengan mereka seperti orang-orang yang mewah kehidupannya, apabila para ummahatil mu'minin radhiyallahu anhunna, isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan ummahatul mu'minin,
Allah Ta'ala yang menamakan Ummahatul Mu'minin. Tuhan sebut nama, wa azwajuhu ummahatuhum. Isteri-isteri Nabi adalah ibu-ibu kepada kamu. Diharamkan orang-orang yang beriman berkahwin dengan isteri-isteri Nabi SAW, sebagaimana diharamkan berkahwin dengan ibu-ibu mereka sendiri. Dan Allah Ta'ala memberi jaminan isteri-isteri Nabi diradai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan sembarangan, mereka juga menghadapi ujian. Apabila Islam mencapai kemenangan, banyak harta-harta dikumpulkan, binatang-binatang ternakan, barang perhiasan, lalu isteri-isteri Nabi bermesyuarat, mereka berbincang, mereka berbual sesama mereka, apa salahnya kita sudah mencapai kemenangan. Kita minta daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kepada kita sebagaimana diberi kepada isteri permaisuri, raja-raja dan pemimpin-pemimpin dunia yang diberi kekuasaan. Allah menurunkan wahyu yang telah memberi pengajaran yang menusuk hati. Allah Ta'ala turunkan ayat, diperintah Jibril membawa ayat kepada Nabi SAW. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhan Nabi, Qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad-dar al-akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Suratul Ahzab ayat 28 hingga 29. Artinya, hai Nabi, wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya ku berikan kepadamu mut'ah, kenikmatan dunia, dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu sekalian menghendaki Allah dan Rasulnya serta kesenangan di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi sesiapa yang berbuat baik di kalangan kamu akan pahala yang besar. Allah Ta'ala menurunkan ayat supaya Nabi SAW membaca ayat ini kepada isteri-isterinya Ummahatul Mu'minin radhiyallahu anhunna. Dan Nabi memanggil mereka semua, mengumpulkan mereka, dan Nabi SAW membaca ayat ini. Bila ayat ini dibaca, mereka menjawab, kami menghendaki Allah dan Rasulnya. Mereka berjaya di dalam tarbiyah, di dalam ajaran, dimasukkan iman di dalam diri mereka. Apa yang berlaku ialah kelemahan-kelemahan manusia. Allah Ta'ala menyedarkan mereka dengan ayat-ayat Quran. Bahkan berlaku di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, setelah Islam menjadi kuasa besar dunia, Parsi dan Rom dijatuhkan. Sudah tentu terlalu banyak hasil-hasil kerajaan, daripada zakat, daripada ghanimah, daripada faid, daripada kharaj, daripada usyur, dan berbagai-bagai sumber keuangan negara. Maka Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an menetapkan peruntukan diberi kepada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, diberi kepada isteri-isteri Nabi Ummahatul Mu'minin radhiyallahu anhun, yang dianggap sebagai sara hidup. Orang sekarang kata pencen. Diberi kepada Ummahatul Mu'minin yang masih hidup. Sayyidina Umar memberi mengikut kedudukan-kedudukan mereka. Sebelumnya dia beri sama banyak, sebagaimana orang lain sama banyak, Sayyidina Umar beri sama banyak di kalangan para sahabat, kalangan Muhajirin dan Ansar.
Lalu Sayyidina Umar melihat sistem pemerintahan Parsi yang dia anggap lebih baik. Dia adakan kedudukan dia. Diatur skim persaraan kepada sahabat. Kalangan muhajirin lebih banyak beransar. Kalangan muhajirin dan ansar lebih banyak ansar. Kalangan as-sabiqun al-awwalun, kalangan ahli Badar lebih banyak daripada mereka yang lain. Mereka datang membantah Sayyidina Umar, mengatakan, aku tidak samakan orang yang berjuang awal dengan Nabi SAW, dengan mereka yang berjuang kemudian. Dan Sayyidina Umar juga menyusun peruntukan yang diberi pada isteri-isteri ummahatil mu'minin radhiyallahu anhunna. Tiba-tiba Aisyah radhiyallahu anha dia beri lebih banyak daripada isteri-isteri yang lain radhiyallahu anhunna, kerana Aisyah adalah isteri yang paling alim di kalangan ummahatil mu'minin. Dia paling alim. Dia menjadi rujukan ulama-ulama tabi'in dan ulama-ulama sahabat. Sayyidina Umar beri banyak kepada Ummu Aisyah radhiyallahu anha. Lalu isteri-isteri yang lain bermesyuarat, pasal apa beri kepada Aisyah banyak. Lalu mereka mewakilkan Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Jumpa dengan ayah dia, Hafsah juga isteri Nabi. Jumpa Sayyidina Umar, pasal apa beri Aisyah banyak. Sayyidina Umar kata, kalau ayah dia macam ayahmu, aku beri sama banyak. Sayyidina Umar kata, Umar tak sama dengan Abu Bakar. Sayyidina Umar kata kepada anak dia Hafsah, Umar tak sama dengan Abu Bakar. Abu Bakar melebihi kedudukan daripada Umar. Kalau ayahmu Umar sama dengan Abu Bakar, aku beri sama kepada kamu. Dan mereka diam. Dan Aisyah mengalah, menyamakan pemberian dengan isteri-isteri yang lain. Menunjukkan kisah-kisah yang menjadi pengajaran kepada umat Islam. Menunjukkan bahawa bagaimana generasi awal Islam ini tidak tergoda dengan kemewahan dan kesenangan. Bukan bermakna bila berjuang Islam ni tak ada lah peruntukan, tak ada apa, tunggu orang mari beri sedekah je. Tidak. Ada peruntukan. Ini termasuk di dalam pemerintahan Islam yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diajar oleh para khulafa Rashidin. Islam ada harta dan diberi sara bukan sahaja kepada orang Islam, termasuk kepada orang yang bukan Islam. Sayyidina Umar melihat seorang tua Yahudi minta sedekah di Madinah. Lalu Sayyidina Umar pergi, mengapa mau minta sedekah? Yahudi itu kata, mungkin dia tak kenal Sayyidina Umar. Yahudi tua tu kata, inilah dia Umar, dia kata. Masa saya muda, dia ambil cukai. Dia ambil cukai daripada saya masa saya muda. Bila saya tua, maka saya dibiarkan minta sedekah, kerana tidak ada lagi wang untuk saya nak cari, tak ada kerja, kerana tua dah. Lalu Sayyidina Umar bawa Yahudi ini pergi ke Baitul Mal, ke pejabat Baitul Mal, dan meminta pegawai menetapkan peruntukan kepada dia sehingga dia meninggal dunia. Inilah dia pemerintahan Islam yang menyebabkan orang kafir masuk Islam. Orang kafir masuk Islam. Bukan saja orang Islam, dia beri layanan yang adil, termasuk orang kafir. Ini semua adalah kerja-kerja untuk negeri akhirat. Mesti dilakukan adil kepada semua untuk pahala negeri akhirat. Maka kerajaan yang memerintah dengan Islam, dia tidak takut hilang duit. Tak takut tak cukup belanja. Tak takut hasil tak bertambah. Tak takut. Kerana mereka yakin kepada firman Allah Ta'ala, walau an ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Dan kalau sekiranya penduduk sesebuah negeri, penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, beriman, percaya kepada Allah, dan bertakwa, taat kepada perintah Allah Ta'ala,
ikut perintahnya dan meninggalkan larangannya, yang baik dibuat, yang haram ditinggalkan, nescaya kami bukakan kepada mereka berkat-berkat yang turun dari langit dan keluar daripada bumi. Itu janji daripada Allah sekiranya kita ikut Islam. Adapun cakap-cakap yang mengatakan kalau ikut Islam ni apa kedana susah, ini cakap-cakap syaitan, cakap-cakap iblis. Asy-syaitanu ya'idukumul fakhra, syaitan menjanjikan kefakhiran kepada kamu. Tuhan sebut dalam Quran. Itu adalah cakap-cakap syaitan. Kalau ada manusia yang bercakap begitu, kalau kita ikut Islam jadi susah, itu syaitan lah tu. Manusia syaitan. Rupa je manusia, tapi perangai dia perangai syaitan. Tuhan dah sebut dalam Quran, syaitan membisik-bisikkan kesusahan kepada kamu. Kalau ikut Islam jadi susah. Ini adalah bisik-bisik syaitan. Diriwayatkan di dalam hadis, jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah wallahi inni la uhibbuk. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzur ma taqul. فكرر الرجل عليه الكلمة 3 مرات فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه رواه الترمذي وقال حديث حسن. Artinya, telah datang kepada seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Hai Rasulullah, demi Allah saya kasihkan kamu." Rasulullah SAW bersabda, "Fikirlah dahulu akan apa yang kamu katakan." Lelaki itu tersebut mengulangi ucapannya sebanyak 3 kali. Maka Rasulullah SAW pun bersabda kepadanya, "Jika awak kasihkan saya, maka bersedialah untuk kepakiran yang mengerikan. Maka sesungguhnya kepakiran itu menuju ke arah orang yang kasih kepadaku lebih cepat daripada air banjir mengalir ke arah tempat penyudahnya." Ada seorang datang menghadap Nabi SAW dan dia kata, "Wahai Rasulullah, saya sayang ke Rasulullah." Rasulullah kata, "Molek, kena faham betul-betul. Saya kasih ke Rasulullah." Diulangnya 3 kali. Rasulullah kata, "Kalau mu kasih ke aku, kena bersedia untuk susah." Bersedia untuk susah. Allah Ta'ala akan uji. Allah Ta'ala akan coba orang yang bersama dengan aku. Allah Ta'ala uji, beriman sungguh ke tidak. Setelah berjaya, maka Allah Ta'ala beri dunia dan akhirat. Ini dimaksudkan dengan firman Allah Ta'ala, "Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Adakah manusia mengira sudah cukup bila mereka berkata kami telah beriman, padahal mereka tidak dicoba? Setiap orang beriman akan dicoba. Dicoba dengan kesusahan. Allah Ta'ala nak uji dia beriman sungguh ke tidak. Maka diuji di dunia ini dengan berbagai-bagai ujian. Setelah berjaya dalam ujian itu, Allah Ta'ala beri kemudahan kepadanya. Sama ada dia mati, masuk syurga dapat nikmat, ataupun dia hidup, boleh senang dunia dan senang akhirat. Dua-dua sekali. Dakwah para Rasul ke arah akhirat lebih mengutamakannya dari dunia, dan memandang murah terhadap segala kemewahan dan mata benda dunia. Ini bukanlah sahaja dalam ucapan dan dakwah mereka kepada umat manusia, tetapi ternyata dalam cara hidup mereka. Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya sungguh-sungguh mengkagumkan dan menusuk hati orang-orang yang bersamanya, yang terdiri dari para sahabat radhiyallahu anhum. Masih dirasai sabdanya oleh setiap orang yang membaca dan mendengar, "Wallahi lal faqru akhsha alaikum
lal faqra akhsha 'alaykum walakin akhsha an tubsata 'alaykum ad-dunya kama busitat 'ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasu wa tuhlikukum kama ahlakathum. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Ibn Majah wa Ahmad. Artinya, demi Allah, bukanlah kepakiran yang aku paling takut berlaku kepada kamu, tetapi aku lebih takut bahawa dibentangkan kepada kamu dunia seperti pernah dibentangkan kepada umat di zaman dahulu. Lalu kamu berbantah, lalu kamu berbantah kerananya sebagaimana mereka berbantah, lalu membinasakan kamu sebagaimana pernah membinasakan mereka. Hadis ni ada sebab. Sebabnya ialah Nabi SAW menugaskan Abu Ubaidah Amir bin Jarrah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang disebut dengan Aminul Ummah, orang yang amanah di kalangan umat. Sahabat ni sahabat yang besar, termasuk dari kalangan 10 sahabat. Dia mati ta'un di Syam di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar pernah berkata masa dia dalam keadaan uzur, sekiranya Abu Ubaidah masih hidup, nasihat aku lantik dia jadi khalifah ganti aku. Abu Ubaidah mati sebelumnya. Abu Ubaidah ni ialah seorang yang ditugaskan oleh Nabi SAW untuk mengumpulkan zakat, mengumpulkan ghanimah, mengumpulkan faid, mengumpulkan jizyah, mengumpulkan harta-harta daripada daerah-daerah. Satu masa ditugaskan pergi ke Bahrain. Orang ramai Madinah tahu Abu Ubaidah siapa malam itu. Maka ramailah sembahyang subuh pada pagi itu, sehingga melempah ruah masjid. Lama kini tak penuh masjid. Bila dengar Abu Umairah balik malam tu banyak harta benda dibuat balik, maka ramai orang sembahyang jemaah malam tu. Kerana mereka tahu bahawa Nabi SAW akan membahagikan kepada sahabat-sahabatnya. Maka ada hak jauh pun mari. Bukan saja hak dekat, dengar ada banyak akan dibahagi pagi tu. Ramai mari kerana dengar Nabi akan membahagikan. Bila Nabi tengok banyak orang berkumpul, Nabi sembahyang subuh, sudah sembahyang subuh Nabi paling dalam keadaan tersenyum. Nabi kata, aku tahu mengapa kamu ramai sembahyang pagi ini. Kerana kamu tahu semalam Abu Ubaidah balik daripada Bahrain, banyak bawa harta benda. Memang aku nak bagi kepada kamu, tetapi lal faqra akhsha 'alaikum, wallahi lal faqra akhsha 'alaikum. Demi Allah, aku tidak takut kamu menjadi fakir, menjadi susah. Apa yang aku takut kalau kamu jadi senang, harta banyak. Kalau jadi susah, kerja. Tak tahan lapar, mesti kerja. Sabar. Banyak orang boleh sabar. Orang sabar ramai. Tetapi bila senang, syukur ke tak? Sikit saja orang yang syukur. Di sinilah firman Allah Ta'ala, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sedikit saja di kalangan hamba-hambaku orang yang bersyukur. Tuhan kata, Tuhan tahu. Maka Nabi SAW bersabda, aku tak bimbang kalau kamu susah. Kalau kamu susah, kamu kerja, kamu sabar, itu maksudnya. Yang aku bimbang kamu jadi senang, sebagaimana umat zaman dulu senang. Bila senang belaka, banyak harta jadi balah pula, jadi kelahi. Bila harta banyak, berlawan sama sendiri. Inilah yang aku takut. Aku bimbang penyakit ini akan menimpa kamu. Penyakit berebut kesenangan, berebut kemewahan,
sehingga berkelahi di antara satu sama lain. Hak senang dah berlawan sama hak senang. Jadi begitu. Inilah perangai umat zaman dulu, kaum Bani Israel khususnya. Aku takut penyakit ini akan menimpa kamu. Ini menjadi satu pengajaran. Lalu para sahabat radhiyallahu anhum melaungkan slogan mereka. Slogan para sahabat radhiyallahu anhum, Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah, faghfiril ansara wal muhajirah. Artinya, wahai Tuhan kami, sesungguhnya tiada kehidupan yang sebenar, hanyalah kehidupan di akhirat. Wahai Tuhan kami, ampunilah Ansar dan Muhajirin. Ansar ialah penduduk-penduduk Madinah yang masuk Islam, yang menerima kedatangan Nabi SAW dan para sahabat, dan memberi pertolongan kepada para sahabat yang berhijrah. Wahai Tuhan, ampunilah Muhajirin dan Ansar, kehidupan yang sungguh, kehidupan negeri akhirat. Begitulah cara mereka. Walaupun diberi kuasa memerintah dunia, tetapi mereka tidak sekali-kali menjadi abdi kepada dunia. Walaupun memerintah dunia, tak jadi hamba dunia. Dunia diperhambakan. Digunakan dunia itu, diarahkan dunia itu untuk mengerjakan amal yang saleh untuk negeri akhirat. Ataupun dunia, pangkat dan harta benda dijadikan jambatan ke syurga, ke negeri akhirat. Bukannya untuk kesenangan hawa nafsu. Kalau untuk kesenangan dunia hawa nafsu saja, maka dunia itu akan jadi jambatan pergi ke neraka. Ke akhirat juga, tapi jambatan yang masuk neraka, bukan jambatan yang masuk syurga. Inilah pengajaran yang kita kena ambil daripada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketujuh daripada keistimewaan dakwah yang dibawa oleh Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam ialah penumpuan kepada akidah tauhid dan beriman kepada perkara yang gaib. Dua perkara yang sangat penting daripada dakwah ataupun ajaran yang dibawa oleh Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Yang pertama, akidah tauhid, mengesahkan Allah, menolak syirik. Dan yang kedua, menyatakan perkara beriman kepada perkara yang gaib. Di mana dua-dua perkara ini tidak mungkin, tidak boleh dicapai oleh akal manusia semata-mata, melainkan dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala melantik rasul-rasul dan nabi-nabi daripada manusia yang dipilih sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberitahu secara langsung daripada Allah, mengesahkan Allah tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah sahaja. Tuhan-Tuhan yang lain adalah karut. Di sana terdapat ataupun ada di kalangan mereka yang dianggap cerdik dan bijak di kalangan manusia, bukan Nabi dan Rasul. Mereka tersendiri tak dapat hidayah. Mereka dinamakan ahli-ahli falsafah. Mereka inilah yang mencipta, yang membuat-buat, melantik Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah.
melantik malaikat, melantik syaitan, jin, melantik binatang, melantik batu dan kayu dan sebagainya, dilantik menjadi Tuhan, maka manusia menjadi sesat. Kita mestilah menerima Rasul dan Nabi yang dilantik oleh Allah Ta'ala, yang memberitahu perkara yang sebenar, siapa Tuhan yang sebenar. Dan Rasul-Rasul juga memberitahu perkara yang gaib, perkara yang manusia tak nampak. Maka Allah memberitahu adanya perkara yang gaib, dosa dan pahala, adanya makhluk malaikat, adanya makhluk jin, dan jin yang ada beriman dan ada kafir, ada munafik, macam manusia juga. Itulah yang diceritakan oleh Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan di sana ada pula manusia yang reka, orang buniang, penunggu, macam-macam sebut nama itu karut, dewa-dewa, dia menamakan reka sendiri. Sedangkan Quran memberitahu makhluk yang gaib, malaikat dan jin. Jin ada yang beriman, yang soleh, yang jahat, munafik pun ada. Dan ada jin yang kafir, yang dinamakan syaitan. Tak usah reka lah, orang boniang lah pun macam-macam pula reka. Itu semua pakai hukum akal belaka. Hukum Tok Roma guna akal. Balik pada Quran, balik pada hadis Nabi SAW. Jangan pandai-pandai, ni dak ngaji agama, duduk percaya kau orang dak ngaji agama. Jadi penuh ranah kita. Duduk sebut nama yang bohong-bohong, pelawak. Balik pada Quran. Quran adalah benar. Jangan tambah-tambah pula, reka-reka pula. Macam-macam cerita. Itulah keistimewaan dakwah Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Perkara ini amat jelas dalam kegiatan dakwah mereka. Kesemua Rasul alaihi wassalatu wassalam menumpukan dakwah kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menyatakan dialah yang Maha Esa, mencipta dan mentadbir alam ini. Hanyalah Allah Tuhan yang sebenarnya, diabdikan diri dan diikhlaskan ibadat. Diikhlaskan ibadat, hendaklah ditolak tentang segala bentuk syirik. Ada nuktah, dan diikhlaskan ibadat. Berarti di situ, hendaklah ditolak dan ditentang segala bentuk syirik. Bacalah Al-Quran, di antaranya firman Allah Ta'ala menceritakan tentang Nabi Nuh alaihi salam. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumih faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Suratul Mu'minun ayat 23. Artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, hai kaumku, sembahlah oleh kamu akan Allah. Tidak ada sekali-kali bagi kamu Tuhan selain Dia. Mengapakah kamu tidak bertakwa kepadanya? Ayat ini menyatakan dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi yang pertama yang berjuang, yang menentang berlakunya kumpulan syirik di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Nabi Adam, dan 1000 tahun selepas Nabi Adam dimatikan oleh Allah, manusia dalam keadaan agama tauhid, walaupun ada kalangan mereka yang mengerjakan maksiat. Selepas 1000 tahun berlakulah syirik yang besar, menyembah berhala, menyembah manusia, diketuai oleh golongan al-malak. Maka Allah mengutuskan Nabi Nuh alaihi salam
Nabi Nuh menjadi Nabi Rasul yang pertama yang berjuang menentang kumpulan manusia yang jahat. Firman Allah Ta'ala menceritakan tentang Nabi Hud alaihi salam. Wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Suratul A'raf ayat 65. Artinya, dan kami telah mengutus kepada kaum Ad, saudara mereka Hud. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Tidak sekali-kali bagi kamu Tuhan selain darinya. Mengapakah kamu tidak bertakwa kepadanya? Ayat ini mengesahkan Nabi Hud yang diutuskan oleh Allah kepada satu bangsa yang dinamakan kaum Ad. Bangsa yang besar tubuh badannya, yang boleh mendirikan bangunan-bangunan yang besar dan tinggi. Bangunan tinggi bukan sekarang. Zaman dulu sudah ada, ribu-ribu tahun sudah ada. Kaum Ad mendirikan bangunan tinggi. Tiba-tiba mereka kufur. Mereka melantik Tuhan yang lain daripada Allah. Maka Allah mengutuskan Nabi Hud daripada kaum mereka, bangsa mereka sendiri. Dan Nabi Hud menyeru mereka dengan kasih sayang. Wahai kaumku, wahai bangsaku, abdikanlah diri kamu kepada Allah. Tidak ada Tuhan yang lain daripadanya. Mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Menunjukkan bahawa dakwah Nabi Hud sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengajak kepada la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan. Menolak Tuhan-Tuhan yang ramai, yang banyak, yang direka dan dicipta. Malaikat satu saja Tuhan yang sebenar, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Tentang Nabi Saleh pula, Allah berfirman, wa ila samud akhahum salihah qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Suratul A'raf ayat 73. Artinya, dan kepada kaum Samud, dan kepada kaum Samud kami telah mengutus saudara mereka Saleh. Ia berkata, sembahlah Allah. Tidak ada bagi kamu Tuhan selain darinya. Kaum Samud, satu bangsa yang hebat tamadunnya, kemajuannya, memahat bukit-bukit yang keras, batu-batu yang pejal. Mereka jadikan bukit dan batu yang besar rumah-rumah yang dipahat, yang sangat kuat, sangat kukuh. Mereka merasakan mereka gagah sangat lawan Allah Ta'ala, menentang Allah Ta'ala, melantik Tuhan yang lain daripada Allah. Allah utuskan kepada mereka Nabi Saleh alaihi salam, mengajak mereka kepada la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Menunjukkan bahawa la ilaha illallah adalah satu-satunya dasar dakwah yang dibawa oleh Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam sejak Nabi Adam sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah seterusnya seluruh nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam menyeru kepada tauhid, mengesahkan Allah, menentang segala bentuk syirik. Dalam kisah Nabi Ibrahim alaihi salam memberi gambaran yang lebih nyata apabila ia berterus terang mengajak kaumnya supaya mentauhidkan Allah dan menentang keberhalaan dengan beraninya membodohkan orang-orang musyrikin itu sehingga ia dihukum dengan hukuman yang kejam, yaitu dibakar hidup-hidup. Tetapi Allah memeliharanya, dan Nabi Ibrahim alaihi salam diselamatkan. Lalu dia meneruskan dakwahnya dengan tidak berganjak sedikit pun. Begitulah Allah
menjadikan dasar yang tetap kepada semua Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, termasuk Nabi Ibrahim, Nabi yang sangat besar, yang ditemukan bermalam Isra dan Mi'raj dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di langit yang ketujuh, langit yang paling tinggi. Ibrahim alaihi salam bersandar di atas kursi yang bersandar di Al-Baitul Ma'mur, kiblat kepada malaikat-malaikat di langit. Ibrahim juga membawa ajaran la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, menghadapi Raja Namrud yang memimpin kuasa besar dunia yang hebat di zamannya. Kerajaannya menguasai dunia. Nabi Ibrahim tak takut kepada Raja Namrud yang memerintah dunia. Mengajak Namrud dan rakyatnya beriman kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihi salam berhujah dan memperbodohkan Namrud, pemimpin-pemimpin, pembesar, menteri dan pengikut-pengikutnya. Di mana Namrud tak boleh nak jawab hujah Nabi Ibrahim alaihi salam. Akhirnya Ibrahim dijatuhkan hukuman, dibakar dalam api yang besar yang dinyalakan, sehingga tak boleh nak dekat kepada api itu. Lalu Ibrahim dilontar dengan minjanit, senjata untuk melontar batu yang besar. Mengikut adanya Ibrahim sudah mati dengan lontaran senjata itu. Ibrahim AS tak mati, masuk dalam api, tak hangus, diselamatkan oleh Allah, dijadikan perkara itu mukjizat. Benarnya Nabi Ibrahim adalah Rasul Allah Ta'ala. Ibrahim tidak berganjak meneruskan perjuangan. Begitu juga Nabi Muhammad SAW berdepan dengan kaumnya, bahkan seluruh manusia, berterus terang menyeru mereka kepada mentauhidkan Allah Ta'ala, menentang segala pegangan dan amalan yang bercanggah dengan akidah yang sebenar. Semua ajaran yang bercanggah dengan tauhid, mengesahkan Allah, sama ada ajaran yang berkait dengan ibadat, yang berkait dengan politik, yang berkait dengan ekonomi, yang berkait dengan semua cara hidup, yang menyanggah tauhid, mengesahkan Allah, yang wajib kita beriman kepadanya, pada zat, sifat dan segala hukum hakamnya. Itulah perjuangan la ilaha illallah. Semuanya terkandung di dalam la ilaha illallah. Dakwah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Sehingga Rasulullah SAW menghadapi segala tipu daya mereka. Di antaranya apa yang diucapkan oleh salah seorang pemimpin jahiliyah Mekah untuk menggoda Nabi SAW. Kata pemimpin itu, innaka ataita bi amrin azim, farraqta bihi jama'atahum, wa saffahta bihi ahlamahum, wa idta bihi aliatahum wa dinahum, wa kafarta bihi man madha min abaihim, fasma' minni a'rid alayka umuran tanzuru fiha la'allaka tabaghlu minha ba'daha. Ini hadis. Artinya sesungguhnya kamu telah membawa kepada kaum perkara besar. Dengannya kamu memecah belahkan perpaduan mereka, membodohkan pandangan mereka, mencela Tuhan-Tuhan mereka dan agama mereka. Seterusnya mengkafir orang-orang tua mereka. Lalu Nabi SAW bersabda kepada pemimpin itu, maka dengarlah dariku, supaya aku kemukakan kepadamu beberapa perkara untuk kamu fikirkan. Mudah-mudahan kamu boleh menerima sebahagian daripadanya. Pemimpin itu kata, aku nak nasihatmu wahai Muhammad SAW. Dengar nasihat aku. Rasulullah menjawab dengan sabdanya, qul ya Abul Walid asma'. Wahai Abul Walid, iaitulah Abul Walid, pemimpin itu, Al-Mughirah bin Syu'bah. Katakan, Al-Walid bin Al-Mughirah, bukan Al-Walid bin Al-Mughirah.
Katakan, apa yang nak nasihat itu apa dia? Lalu si kafir itu meneruskan ucapannya, Ya ibn akhi, in kunta turidu bima ji'ta bihi malan, jama'na laka min amwalina hatta takun aktsarana mala. Wa in kunta innama turidu syarafan, sawadnaka alaina hatta la naqta'u amran dunak. Wa in kunta innama turidu mulkan mallaknaka alaina. Artinya, wahai anak saudaraku, dia menyebut Nabi dengan anak saudara kerana Nabi adalah waris dia, anak sepupu dia, saudara mara dia, bukan orang lain. Wahai anak saudaraku yang aku sayang, jika apa yang kamu bawa ini kerana mahukan harta, maka kami bersedia mengumpulkan harta-harta kami sehingga kamu menjadi orang yang paling kaya di kalangan kami. Dan jika kamu mahukan kedudukan, kami bersedia melantik kamu menjadi ketua kami, dan kami tidak membantah dan menandingi kamu. Dan jika kamu mahu menjadi raja, maka kami mentabalkan kamu menjadi raja kami. Itu ialah tawaran pemimpin Mekah untuk menggoda dan menggaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, tak usah bawalah ajaranmu ni, ajaran yang membodohkan orang tua, ajaran yang pelik. Mu nak apa yang membawa ajaranmu ni? Kalau mu nak harta, kami sanggup kumpul harta beri padamu. Menggunakan harta untuk menggaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana menggunakan harta beli orang ini adalah cara jahiliah untuk menyesatkan orang. Mu nak harta, wahai Muhammad, kami sanggup kumpul harta beri kepadamu. Mu jadi orang yang paling kaya. Ataupun mu nak pangkat, kami sanggup lantik mu jadi ketua kami. Kami tak bantah apa mu kata. Syaratnya jangan bawa Islam. Ataupun mu nak jadi raja, kami sanggup latih mu jadi raja. Rasulullah SAW mendengar dia dengan tenang dan menolaknya tanpa menangguh sedikit pun. Rasulullah menolak dengan tenang dan menolak tawaran itu dengan segera. Tak payah fikir, terus Nabi tolak selalu. Kerana ajaran ini bermakna menolak Islam. Walaupun jadi raja, walaupun jadi ketua, jadi pemimpin besar, dapat harta banyak, suruh tinggal hukum-hukum Islam, agamanya, Nabi tolak selalu, tak payah mikir. Jangan kata balik fikir dululah, pergi tangguh dulu, tak ada. Bila bercangguh dengan Islam kena tolak tu. Kalau nak mikir jadi masuk setan pula. Akan jadi begitu. Maka Nabi diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala menolak perkara yang bercanggah dengan Islam. Ditolak, dan seterusnya berlakulah pertarungan dan perjuangan yang berpanjangan sehingga hari kiamat. Maka berlakulah perjuangan Nabi menentang puak-puak yang menolak Islam ini. Dan perjuangan ini sehingga hari kiamat. Zaman kita dan sehingga hari kiamat. Selagi adanya mereka yang menyambung perjuangan Nabi seperti yang Nabi bawa ini, maka berlaku perjuangan. Lepas Nabi wafat, disambung oleh sahabat-sahabat dia. Lepas sahabat wafat, ditambung oleh tabi'in. Kemudian tabi'in, tabi'in, sehingga hari kiamat. Nabi bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imin 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Akan tetap ada di kalangan umat aku, walaupun aku dah mati, Nabi kata, akan ada di kalangan umat aku satu kumpulan yang bangun menyatakan Islam. Mereka tidak boleh dikalahkan, tidak boleh diperlakukan oleh orang-orang yang menentang Islam. Akan menolak harta, menolak pangkat, menolak kebendaan kalau Islam ditolak. Islam tak diterima. Akan ada
Dan mereka tidak boleh dikecewakan. Walaupun orang yang menentang Islam itu mengecewakan. Tak beri harta, tak beri kesenangan, tak beri apa macam-macam. Dia kecewakan hidupnya. Mereka tidak boleh dikecewakan. Kerana Allah Ta'ala akan bersama dengan mereka. Bukan kerana kebendaan isi perut dan perebutan sumber rezeki atau merebut pasaran dagangan. Tetapi pertarungan di antara tauhid dan syirik. Di antara ajaran yang mengabdikan diri kepada Allah yang Maha Esa dan mengikut Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mempercayai hari pembalasan, percaya adanya hari kiamat, menentang kehidupan tanpa batas-batas Allah, menentang kehidupan tak ke halal dan haram, tidak mengenal dosa pahala, syurga dan neraka, sehingga sampai ke kemuncaknya, di mana tercetusnya peperangan demi peperangan. Prinsip ini ialah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan Badar. Allahumma intahlik, Allahumma intahlik mati. Kah tu bukan ada bagi. Allahumma intahlik hadhil isabatu lan tu'bad. Artinya, hai Tuhanku, jika binasalah pasukan ini, engkau tidak akan disembah. Ini doa Nabi ketika berlakunya peperangan Badar. Nabi bersama dengan hanya 313 orang. Pada tentera para sahabat Muhajirin dan Ansar. Yang tidak lengkap senjatanya, tak cukup segala peralatannya. Berdepan dengan 1000 pada tentera musyrikin. Yang lengkap persenjataannya. Di saat yang menekan dan cemas ini, Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma imtahlik hadhil isabatu la tu'bad. Ya Allah, sekiranya binasalah pasukan yang kecil ini, pasukan yang kecil ini, yang lemah ini, kalau dibinasakan, tidak ada lagi orang yang menyembahmu, wahai Tuhan. Tidak ada lagi orang yang berani mengucap la ilaha illallah. Tak ada lagi, wahai Tuhan. Maka Allah memberi pertolongan. Doa yang memberi makna, mengabdikan diri kepada Allah yang satu. Mengapa Rasulullah SAW tidak menyebut di dalam doanya tentang kehancuran bangunan-bangunan di Madinah, kemelesetan ekonominya, terganggu perdagangan, atau rosak binasa sumber-sumber pertanian, apabila negeri ditawan musuh? Mengapa itu bukan doanya? Jawapannya, mengertilah. Mengertilah kita bahawa dasarnya ialah mentauhidkan Allah, la ilaha illallah, dalam segala bidang, dalam ibadatnya, dalam politiknya, dalam ekonominya, dalam cara hidupnya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Itu makna la ilaha illallah. Semayang, la ilaha illallah. Puasa, la ilaha illallah. Haji, la ilaha illallah. Politik, la ilaha illallah. Ekonomi, la ilaha illallah. Semuanya la ilaha illallah. Dengan makna ditegakkan hukum syariat Allah dalam segala bidang dan menolak segala bentuk yang menyanggah akidah tauhid itu. Inilah apabila Sa'ad bin Abi Waqqas menghantar wakil selama 3 hari kepada kerajaan Parsi, kuasa besar dunia. Bila Parsi mengumpulkan bala tentera yang ramai jumlahnya untuk menghancurkan Islam, membantu orang-orang murtad. Zaman Sayyidina Abu Bakar, murtad dapat dikalahkan. Abu Bakar mati, naik Sayyidina Umar. Sayyidina Umar menyambung, dan murtad sudah dikalah, maka berdepan dengan Parsi dan Rom. Ketika menghadapi Parsi, di saat akhir Sayyidina Umar menghantar Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memimpin tentera Islam. Sebelum berperang, diberi tempoh 3 hari kepada kerajaan Parsi. Dihantar duta ataupun wakil kerajaan. Hari yang pertama, hari yang kedua dan hari yang ketiga. Hari yang ketiga dihantar Rubai bin Amir
Rostom, Panglima Tentera Parsi, bertanya, mengapa kamu datang mari ke sini? Adakah kerana negeri Arak tak ada makanan? Tak boleh nak tanam tak boleh, negeri padang pasir, tak cukup belanja, tak cukup duit. Kami sanggup hantar bantuan. Rasa susahlah. Kami sanggup hantar bantuan, hantar makanan, hantar apa yang kamu nak. Jangan lawan kami. Rubi menjawab, Allahu ta'asana linukhrija man sya' min ibadatil ibad ila ibadatillah wa min jawril adyan ila adlil Islam wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Allah yang menghantar kami mari ke sini untuk mengajak sesiapa yang mahu daripada kamu daripada mengabdikan diri kepada berbagai-bagai Tuhan dan makhluk-makhluk yang lain, kepada hanya mengabdikan diri kepada Allah sahaja, daripada kezaliman berbagai-bagai agama dan ajaran kepada Islam yang adil kepada semua, daripada dunia yang sempit kepada ajaran yang luas, daripada dunia sehingga hari akhirat. Inilah tujuan kedatangan kami. Kamu pilih 3 perkara. Sama ada kamu menerima Islam. Yang pertama, kamu menjadi saudara kami, sama dengan kami, tak ada beza. Yang kedua, kita berdamai. Kamu jangan halang Islam ini. Kita berdamai, jangan berperang. Kamu tak mau masuk Islam, tak apa, tak jadi salah, tapi jangan halang Islam ini. Yang ketiga, berperang. Allah yang menentukan sama ada kami menang ataupun kami mati bertemu dengan Allah. Ini 3 perkara saja. Dengan makna membawa la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Bukan kerana harta, bukan kerana pangkat, bukan kerana apa. Kerana nak meninggikan Islam. Dalam perjalanan ini, imman nasru, sama ada menang dan melihat Islam itu ditinggikan, wa imma syahadah, ataupun mati bertemu dengan Allah Ta'ala, di mana tidak ada berhenti daripada la ilaha illallah. Inilah dia dakwah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, yang berakhir dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.